بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita ucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam majlis pengajian ilmi yang sebegini rupa, majlis yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dengar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memandang tinggi kepada para penuntut ilmu dan para ahli ilmu. Dalam Quran Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu al-ilma darajat. Dalam Quran Allah kata Allah mengangkat darjat dua golongan. Ada dua golongan yang mana mereka ini diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali golongan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Syarat untuk menjadi golongan yang diangkat darjatnya, dipandang tinggi dan diberikan penghormatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali ialah orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu al-ilma. Dan golongan kedua ialah golongan mereka yang mencari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kedudukan dan kehebatan untuk orang-orang yang orang panggil mencari dan orang yang mempunyai ilmu. Dan kalau kita tengok dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut syahidallah macam mana ayat tu? Saya tak ingat dah. Orang Melayu selalu zikir lepas sembahyang tu. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Maknanya Allah mengatakan, Allah cerita orang yang boleh testify, orang yang boleh memberi penyaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Allah sendiri. Kan? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah sendiri memberikan penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wal malaikah. Kemudian para malaikat. Orang yang layak, orang yang hebat untuk memberikan penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Allah sendiri. Kemudian para malaikat yang mulia, yang suci, yang maksum, yang bersih daripada segala dosa. Dan ketiganya siapa dia? Wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang-orang yang mempunyai ilmu. So Allah gandingkan orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang mempunyai ilmu dengan penyaksian daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyaksian para malaikat, kemudian penyaksian para ahli ilmu. Begitu besarnya kedudukan orang yang ada ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok dalam cerita lah, apa panggil, dalam salah satu cabang hukum dalam perbahasan fiqh daripada mazhab Maliki, kita tahu mazhab Maliki insya-Allah kita akan bincang secara panjang kalau kita sampai ke tempatnya insya-Allah. Cuma kita kata dalam masalah anjing, tak, kita kata tahu anjing ni dalam Quran Allah kata anjing yang terlatih itu bila mana dia makan orang berburu, cerita dia. Tak, kalau dia berburu, dia ada anjing buruan dia.
Okey, anjing buruan ni ialah train anjing yang telah dilatih untuk berburu. Maka bila mana kalau anjing tu gigit binatang yang ditembak ataupun yang dipanah tu, maka binatang tu dikira sebagai bersih dan halal untuk kita makan sekiranya anjing itu dilatih. Berbeza dengan anjing, kalau anjing yang tak terlatih, anjing yang bukan dikhususkan untuk memburu, maka hukum dia tak sama dengan anjing yang terlatih tadi. Maka setengah-setengah ulama mengatakan bahawasanya begitu sekali hebatnya darjah ilmu, hatta dalam masalah anjing sekalipun, anjing yang berilmu lain hukumnya dengan anjing yang tidak berilmu. Jadi anjing yang berilmu, yang ada train, yang ada skill untuk memburu, hukum buruan yang digigit oleh anjing yang begini lain dengan hukum anjing yang buruan yang digigit oleh anjing yang tidak ada latihan dan tidak ada ilmu. Ulama-ulama kata begitu sekali Allah Subhanahu Wa Taala membezakan hatta dalam masalah anjing sekalipun, anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu ada bezanya. Dalam Quran Allah kata mukallibina tuallimunahunna, anjing-anjing yang terlatih tak sama dengan anjing-anjing yang tak terlatih. Maka ulama-ulama bincanglah macam mana kita nak kenal anjing ni terlatih tak terlatih. Anjing yang terlatih ni bila kita suruh stop dia akan stop, bila kita suruh dia pergi dia akan pergi, berbanding anjing yang tak terlatih ni dia akan buat ikut suka hati dia tanpa kira orang punya arahan dan sebagainya. Kesimpulannya yang saya nak bagi tahu tentang masalah ilmu, orang panggil ilmu yang tingginya darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan untuk mendapatkan ilmu, satu-satu ilmu ini dia tak dapat tidak, dia mesti kena dengan usaha dan orang panggil cari. Tak ada satu ilmu pun kita kata kita boleh duduk bersila dekat satu tempat, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala akan download dalam otak kita secara automatik. Seperti mana yang banyak disangka oleh puak-puak sufi ataupun tarikat yang mengatakan bahawa ilmu ni ada dua, satu ilmu hakikat, ilmu syariat, dan satu lagi ilmu hakikat yang bersifat laduni. Dia kata ilmu laduni ni ilmu yang tak boleh belajar. Kita kata ilmu yang tak boleh belajar. Dia kata ilmu ni dia kena macam-macam lah, kan? Dia kena berasa lah, dia kena zauq lah. Sebab tu yang kena zuq dia. Zuq ni dalam bahasa Arabnya dipanggil zauq. Zauq ni maksudnya perasaan. Satu lagi zauq tu depan pejabat saya kat kapal KLCC tu zauq juga. Tempat orang mabuk malam-malam tu. Tu pun zauq juga tu. Zauq yang disebut oleh sufi ni lah perasaan. Dia tak boleh belajar ni, tak dapat ilmu macam tu di sisi orang ahli sufi yang sesat lah. Bukan semua sufi yang sesat lah kita kata. Sekarang kita tengok Tok Guru kita, Dr. Asri Hafizahullah pun banyak cakap macam tu dah. Bukan semua sufi sesat, dia kata. Kita kata oh macam tu pula, tak apalah. Kita kata sufi yang sesat, kita kata dia banyak benda-benda macam tu. Dia kata duduk dapat berasa ilmu, ada benda-benda yang tak boleh belajar melalui jalan biasa, bahkan dia kena ada satu proses yang bukan semua manusia boleh lalui. So kita kata tak, benda tu menyalahi Al-Quran, benda tu menyalahi sunnah, dan benda tu juga menyalahi orang panggil fitrah manusia. Sedangkan dalam Quran, hatta dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Sesiapa yang turun daripada rumah dia, salaka tariqan maksudnya dia berjalan, dia mengambil keputusan, kemudian dia berjalan untuk apa? Yabtaghi fihi ilman, untuk dia mencari ilmu. Maksudnya ilmu ni satu benda yang kita kena keluar daripada tempat kita dan kita kena berjalan menuju ke tempat ilmu tu tadi. Bukannya kita duduk dalam rumah kemudian kita mengharapkan orang panggil apa, ilmu tu akan datang pada kita. Tapi itu tidak menafikanlah kalau sekarang ni alhamdulillah dengan rahmat dan kelebihan daripada Allah SWT, kita kata banyak ilmu yang boleh dapat hatta dalam rumah sekalipun. Kita kata kita ada YouTube, kita ada macam-macam lah orang panggil fungsi. Itu pun melalui usaha kita. Sebab kita ada pilihan untuk buka YouTube tengok benda lain, kan? Maka kita ada usaha kita untuk tidak tengok benda lain yang menarik lagi dalam YouTube, kan? Tambah-tambah musim pilihan hari ni banyak sangat benda menarik. Sehari dua ni banyak sangat benda menarik. Kita kata saya sangat-sangat berharap supaya pilihan raya ni cepat-cepat berakhir. Sebab supaya benda-benda menarik itu cepat-cepat juga berakhir. Tapi kita tak tengok benda-benda tu, kita cari yang bersifat ilmiah tadi. Maka itu juga usaha kita, yang mana kita kena usaha untuk mencari ilmu. Dan Nabi SAW sebut man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Dalam riwayat lain sebut yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kata siapa-siapa yang Allah telah takdirkan, Allah telah mudahkan dia untuk berjalan
menuntut ilmu, maka percayalah itulah tandanya sebenarnya Allah telah memudahkan jalannya untuk ke syurga. Sebab syurga ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang ada ilmu. Tidak akan boleh dimasuki oleh orang-orang yang jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil seorang manusia yang tak kenal bagaimana dia perlu beribadat kepada Allah, dia tak kenal siapa Tuhan dia, mustahil bagi seorang manusia yang tak tahu pun apa tujuan penciptaan dia dekat muka bumi ini untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana Allah telah mudahkan jalan dia untuk mengetahui tentang hakikat penciptaan dia, telah mudahkan jalan dia untuk memahami bagaimana dia perlu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mudahkan jalan dia bagaimana untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka percayalah itulah tanda-tanda awal orang ini telah dimudahkan jalannya untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harapkan semoga kita ialah orang-orang yang tergolong dalam golongan-golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai orang yang telah mengambil jalan, yang telah berjalan untuk mencari ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan jalan kita untuk ke syurga nanti insya-Allah taala. Tuan-tuan, puan-puan, dalam pertemuan kita yang lepas-lepas kan, bila 2-3 minggu ke mungkin sebulan, saya pun tak ingat dah, subuh kan, last kali kita jumpa subuh. Minggu lepas patutnya saya ada ke sini, Haji Zul telefon saya, tapi saya minta maaf banyak-banyak. Waktu tu saya outstation lah, saya tak ada di Kuala Lumpur. Satu saya dekat Slim River dengan urusan bank dan sebagainya. Jadi hari ni kita qada lah. Dalam pertemuan kita yang terakhir, kita dah bincang tentang pengajian kita insya-Allah yang berkala ni, mungkin sebulan sekali, tentang apakah yang kita akan baca, apakah kita akan orang panggil sama-sama lihat dan sama-sama kita orang panggil ni lah, kaji. Dan ada dua cadangan. Sama ada pertama sekali kita nak baca tentang fiqh semata-mata, fiqh yang biasa kita kata fiqh tu kan. Fiqh ni sebagai manual panduan ibadat kita supaya kita boleh buat amal ibadat dengan penuh orang panggil basirah ataupun penuh apa ya kita panggil awareness, ataupun kita kata kita buat tu kita tahulah apa yang kita buat, bukan kata kita sekadar-kadar ikut. Kan banyak dalam aspek kehidupan kita, kadang-kadang sekarang ni kita masih lagi ada benda-benda yang kita masih ikut tanpa kita faham tentang asal usul ataupun hujung pangkal satu amal ibadat. Maka pengajian fiqh itu akan dapat address isu-isu yang sebegitu. Yang pertama. Ataupun kita kata ada dua pilihan. Yang kedua ialah kita nak baca tafsir ayat ahkam. Sebab kita tahu dalam tafsir yang besar itu, kan kita tahu dalam ilmu Islam dia ada banyak pembahagian oleh ulama-ulama kita. Ada ilmu yang dikatakan sebagai ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu tafsir, salah satunya ialah tafsir. Dan tafsir itu sendiri pun terbahagi kepada banyak benda. Ada ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab tafsir khusus untuk menceritakan hanya bahagian-bahagian yang berkaitan dengan sirah contohnya. Maka dia buat kitab-kitab tafsir-tafsir ayat Quran yang berkaitan dengan sirah sahaja. Ada ulama-ulama yang tulis tafsir, dia kumpul semua riwayat tanpa dia mengambil kira akan riwayat itu sahih ke dhaif ke rekaan-rekaan dan sebagainya. Sebab dia punya orang panggil tujuan penulisannya ialah untuk mengumpulkan semua riwayat tanpa dia perlu pilih mana yang sahih, mana yang dhaif dan sebagainya. Dia sekadar-kadar nak kumpul dan diserahkan kepada pembaca untuk pilih pula lepas tu macam mana yang dibuat oleh Tabari dan sebagainya. Ada juga yang macam tu. Ada yang cuba kumpulkan tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Dipanggil tafsir bil-riwayah. Macam mana kita tengok asalnya contoh Ibnu Kathir rahmatullah alaih. Kan kita tengok dia akan tafsirkan satu ayat dengan hadis-hadis ataupun dengan asar-asar daripada sahabat dan tabi'in dan sebagainya. Ada yang begitu dan dia tafsir semua ayat. Dan ada juga tafsir yang ditulis oleh para ulama kita yang hanya untuk highlight ataupun untuk bicarakan secara terperinci soal-soal yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh sahaja, tanpa nak sebut tentang masalah akidah, tanpa dia nak sebut secara panjang lebar tentang masalah sirah, tentang kisah-kisah, tentang benda-benda yang lain yang ada juga dalam Al-Quran sebenarnya. Kalau kita tahu Al-Quran ni kan banyak, dia ada hukum, dia ada cerita, dia ada masalah akidah dan sebagainya. So ada ulama-ulama yang buat satu kitab tafsir ni, dia nak cerita pasal hukum hakam yang berkaitan dengan fiqh sahaja, halal haram, sah batal dan sebagainya, benda-benda macam tu. Dan salah satunya ialah kita kata Ahkamul Quran yang ditulis oleh Ibnul Arabi, Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ulama terkemuka daripada mazhab Maliki. Dan banyak juga buku-buku yang mengikut genre ni, yang sama juga dengan benda ni, macam contohnya Jassas
dalam ahkamul Quran pun dia ada juga tentang tulisan tafsir yang hanya nak sentuh isu-isu yang berkaitan dengan fiqh, halal haram, batal sah dan sebagainya. Itu sahaja. So kita kata dalam perbincangan kita yang lepas, kita nak bincang tentang dua. Kita kata kita ada dua pilihan untuk kita pergi, mana satu kita nak pergi. Kan saya sebagai jurujual, saya kena jual benda yang orang nak beli dekat sini. Kadang-kadang kalau kita datang sini, saya nak jual tentang fiqh, orang kat sini kata kami fiqh kami tahu dah ustaz. Tak mau dah tahu pasal fiqh ni. Fiqh ni benda untuk orang awam lah ustaz. Kami ni semua dah tak awam sangat dah. So saya rasa tak serve the purpose lah. Kalau saya datang ajar benda yang kita tak berapa nak minat lagi untuk belajar. Tapi kalau saya datang tafsir, kita kata ustaz kami tafsir kan kami tak berapa mau. Kami nak benda lain. So saya kata dalam bincang kita hari yang Sabtu yang subuh dulu, kita ada dua, dan kita nak test drive dua-dua. Kan kita kata kita nak cuba mana satu yang kita rasa berasa kita seronok nak belajar. Sebab kalau kita start dengan benda yang tak seronok, takut kita akan bosan dan boring tengah jalan. Macam kita jawab biasa lah kan. Kita jawab biasa, kita kena jawab soalan yang senang dulu ke susah dulu? Susah dulu. Jawab yang susah dulu, pakai senang pun tinggal tak sempat nak buat. Kita akan buat yang senang dulu supaya kita boleh senang, kita akan rasa confident dan sebagainya. Lepas kita settle semua benda, kita baru akan susah, baru kita akan start perah kepala kita. Kalau kita start perah kepala kita satu soalan tu, dan tengok habis masa dah. Yang senang semua tak tercater. Macam tu juga kita, kalau kita belajar benda yang kita tak berapa minat, kita takut lepasnya kita kata tak seronok lah nak belajar. Tapi kita belajar benda yang kita minat, insya-Allah benda tu akan makin naikkan semangat kita untuk mendalami benda yang lebih complicated di masa-masa akan datang. So insya-Allah pada malam ni kita akan mulakan pandu uji yang pertama. Kita akan baca insya-Allah kitab Ahkamul Quran, tafsir ayat-ayat ahkam oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, ataupun yang terkenal dengan gelaran ataupun julukan Ibnul Al-Arabi. Kita sebut Ibnu Al-Arabi ataupun kita sebut Ibnul Arabi sebab dalam sejarah ataupun dalam cerita tokoh-tokoh, kita boleh katakan tokoh lah, ada dua orang yang selalu orang tersilap. Satu Ibnul Arabi dengan ada alif lam tu, Ibnu Al-Arabi. Satu lagi Ibnu Arabi tanpa al. Ada dua orang ni, dia adalah dua orang yang berbeza sebenarnya, zamannya berbeza, tempatnya berbeza dan sebagainya. Satu Ibnul Arabi yang kita kata ni, yang kita nak baca kitab tulisan dia, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada mazhab Maliki, Ibnul Al-Arabi. Satu. Yang kedua ialah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni ialah penulis kita kata, saya tak mau bincang lanjut lah pasal Ibnu Arabi ni kan, sebab saya pun tak tahu juga pasal Ibnu Arabi banyak. Saya tak baca sangat kitab dia. Cuma Ibnu Arabi ni dia terkenal dalam tulisan-tulisan falsafahnya, sufinya, tarikat dan sebagainya. Dia banyak bercerita tentang wahdatul wujud. Kan? Tuan-tuan pernah dengar perkataan wahdatul wujud? Wahdatul wujud ni semua benda tu Tuhan lah senang. Kan? Allah pun Tuhan, kita pun Tuhan, mikrofon pun Tuhan, Tuhan semua benda, semuanya akan bersatu dengan Allah SWT. Last sekali saya pun tak tahu jadi apa. Benda-benda macam tu. So Ibnu Arabi ni dia punya bisnes dia lain. Dia tak cerita benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni dia tak main. Dia cerita benda-benda yang atas langit, yang dewa-dewa punya lah. Kita pun kata tak apalah, kita bukan dewa, kita tak berapa minat lah benda-benda macam tu. Cuma nak kata ada dua orang yang berbeza. Bahkan kita takut nanti tuan-tuan pergi sikit lagi, tuan-tuan baca, tuan-tuan tiba-tiba jumpa, ustaz kata ngajar kitab Ibnul Arabi. Pasal apa Ibnu Arabi ni akidah dia lain macam? Dengan Tuhan pun boleh bersatu, boleh meresap dalam Tuhan dan sebagainya. Kita kata tak, tu orang lain. Yang saya cerita ni tak ada kaitan dengan orang tu. Sebab kita kata benda tu selalu terjadi. Sebab buku ni, yang kitab ni ialah kami punya silibus, kami punya sukatan pelajaran masa saya dekat Ummul Qura dulu. Kan kita mengaji dekat Ummul Qura dulu untuk tafsir ayat ahkam. Inilah kitab ataupun inilah sukatan pelajaran yang kami baca daripada tahun 1 sampai tahun 4. Jadinya dalam kelas, satu cerita, dalam kelas saya seorang je, mungkin orang Melayu kat situ. Yang lain tu orang Arab kebanyakannya, seorang Saudi.
Dia ada seorang orang budak Saudi ni yang budak semangat baru nak belajar macam saya jugalah. Kan time tu pantang lah, orang panggil silap sikit pun kira bid'ah lah. Batuk tengah semayang pun kira bid'ah lah time tu. Munyalah semangat kan. Time-time kita yalah baru jumpa coklat. So bila kita nak belajar kitab ni, Syekh macam saya ni, Syekh dalam kelas pun dia terangkan benda macam ni. Dia ceritakan siapa Ibnu Arabi, apakah manhaj Ibnu Arabi dan sebagainya. Untuk supaya kita boleh bila kita nak baca buku dia, kita mesti kena kenal siapa dia. Tak? Mesti kita kena kenal siapa dia. Kalau tidak kita baca siapa dia buku. So adalah seorang budak Saudi ni, semoga Allah rahmati dia, semoga Allah yalah berkati umur dan ilmu dia. Kawan saya, classmate saya, dia kata berbisik lah, nak cakap kat Syekh tak berani, malu. Kena pangkah tiba awal-awal lagi nanti. So dia bisik lah dekat saya, dia kata macam mana kita nak belajar buku ni, akidah dia pun tak betul. So saya kata kenapa pula tak betul. So dia cerita benda yang tadi, yang Ibnu Arabi seorang lagi, Ibnu Arabi yang Wahdatul Wujud, Ibnu Arabi yang macam-macam tu. So kita kata tak, kita kata bukan, itu ialah Ibnu Arabi tanpa alif lam tadi, yang ni ialah Ibnul Arabi. Jadi dua orang yang berbeza, yang kita kena pastikan mana satu yang kita nak baca. Dan benda tu banyak sangat berlaku dalam di kalangan para penuntut ilmu. Bila dia bercakap, bila dia quote, bila dia nakal satu benda-benda, kadang-kadang dia tertukar. Orang ni diingatkan orang tu diingatkan orang ni. Maka last sekali keputusan dia rasa dia seronok dah. Sebenarnya kita kata salah, sebab salah orang. Dia tembok orang tu habis-habisan dah. Last sekali kita kata bukan, tak ada kaitan dengan orang tu orang lain. Dan kita kena faham lah bahawasanya kadang-kadang benda ni dia boleh jadi macam-macam. Contoh kalau kita sebut Syekhul Islam, kalau kita sebut sekarang Syekhul Islam, tuan-tuan siapa dia Syekhul Islam? Mesti kita akan kata Ibnu Taimiyah. Tak? Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Tambah pula kita Salafi pula. Mesti kita kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia kata betul, Ibnu Taimiyah digelarkan Syekhul Islam. Tapi sebenarnya dalam sejarah bukannya Ibnu Taimiyah semata-mata yang digelar sebagai Syekhul Islam. Bahkan banyak lagi orang, tokoh-tokoh yang digelar sebagai Syekhul Islam selain daripada Ibnu Taimiyah. Yang kalau kita sebut Syekhul Islam, belum tentu itu address kepada Ibnu Taimiyah. Macam juga gelaran-gelaran sebagai macam contohnya Al-Imam. Dalam mazhab Syafi'i bila sebut Al-Imam, dia merujuk kepada siapa? Tak sama dengan Al-Imam yang disebut dalam kitab-kitab mazhab Hanafi, Maliki dan sebagainya. Al-Ustaz contohnya dalam Syafi'i dia sebut merujuk kepada ulama yang A kita kata, dan dalam mazhab-mazhab lain mungkin juga menggunakan gelaran Al-Ustaz tadi tapi merujuk kepada orang-orang yang lain. Kesimpulannya yang saya nak bagi tahu, kita kena precise dan kita kena tepat dalam menentukan siapa yang dimaksudkan oleh penulis tu tadi. Macam itu juga masalah Ibnu Arabi ni, kita kena distinguish very carefully siapakah Ibnul Arabi, puak-puak kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan satu lagi Ibnu Arabi yang ada manhaj dia yang kita tidak bersama dengan dia, yang kita rasa kita tak minat nak subscribe dengan idea dia. Dua tu. So kita kata Ibnul Arabi, insya-Allah malam ni kita akan pandu uji yang pertama. Ibnul Arabi secara briefnya seorang ulama daripada Andalus. Kita tahu Andalus ni zaman kegemilangan Islam. Andalus merupakan satu orang panggil pusat ketamadanan Islam dulu. Kalau kita kata sekarang ni Andalus, mungkin dia konsist Spanyol, Maghribi dan kawasan-kawasan yang sekitarnya. Andalus ni, waktu itulah perkembangan orang panggil ilmu sangat besar, sangat hebat, sangat tinggi, dan ramai ulama-ulama yang lahir daripada Andalus. Kalau kita tengok seorang lagi Ibnu Hazm rahimahullah, seorang ulama besar dalam mazhab kita kata yang mengasaskan ataupun yang mengastablishkan manhaj Zahiri. Kita sebut Zahiri ni, literalist ni sebenarnya bukanlah satu discredit, bahkan itu satu compliment kalau kena caranya. Sebab kita kata salah satu aliran yang diiktiraf dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah aliran literalist. Salah satunya ialah Ibnu Hazm rahimahullah, dan dia juga lahir daripada Andalus, Ishbilia dan sebagainya. Dan salah seorangnya ialah Ibnul Arabi. Dan panjanglah kisahnya, dia lahir dalam tahun 400 Hijrah dan sebagainya. Dia anak orang pembesar dan sebagainya. Ibnu Arabi ni dia Allah bagi dia kelebihan banyaklah. Dia datang dari keluarga yang hebat. Kemudian dia adalah seorang yang fasih dalam bahasa Arab. Dia juga adalah seorang usuli, orang yang kuat dalam manhaj untuk mengistinbat hukum, dan dia juga seorang yang kuat dalam bahasa dalam fiqahnya dan sebagainya. Kita tengok banyak sangat tulisan-tulisan dia, dan dia ada ramai sangat anak murid dia. Kita kata bolehlah kita nak buat satu sesi untuk berkenalan sahaja dengan Ibnu Arabi, dan saya rasa saya tak nak panjang tentang biografi tentang Ibnu Arabi. Cukuplah kita kata dia ni salah seorang mazhab Maliki punya tokoh, dan dia ni lahir dalam sekitar tahun 400 Hijrah dan sebagainya.
Dan insya-Allah dalam buku ni dia hanya menyentuh soal-soal yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh secara particularly-nya dalam tafsirnya. InsyaAllah kita akan mulakanlah bacaan malam ni. Minggu depan ataupun untuk sesi yang akan datang kita cuba tukar pula fiqh. Lepas tu kita akan tengoklah apa kata juri lah. Kan? Apa yang diharapkan oleh orang Rahman Putra, dan kemudian kita akan teruskan bisnes kita insya-Allah. Tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, Suratul Fatihah fiha 5 ayatin. Al-ayatul ula qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim fiha mas'alatan. Al-mas'alatul ula qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqan nasu ala annaha ayatun min kitabillahi ta'ala fi suratin namli wa ikhtalafu fi kauniha fi awwali kulli surah. فقال مالك وأبو حنيفة ليست في أوائل السور بآية وإنما هي استفتاح ليعلم بها مبتدئها. وقال الشافعي هي آية في أول الفاتحة قولا واحدا. وهل تكون آية في أول كل سورة اختلف قوله في ذلك. فأما القدر الذي يتعلق بالخلاف من قسم التوحيد والنظر في القرآن وطريق إثباته قرآنا ووجه اختلاف المسلمين في هذه الآية منه فقد استوفيناه في كتب الأصول وأشرنا إلى بيانه في مسائل الخلاف. ووددنا أن الشافعي لم يتكلم في هذه المسألة فكل مسألة له ففيها إشكال عظيم ونرجو أن الناظر في كلامنا فيها سيمحي عن قلبه ما عسى أن يكون قد سلم من إشكال به. Imam Ibn Arabi rahmatullah alaih mulakan kitab dia dengan tafsir surah Al-Fatihah. Imam Arabi kata fiha 5 ayat. Imam Ibn Arabi dia kata Fatihah ni ada 5 ayat. Dia seolah-olah dia nak terangkan bahawasanya di sisi dia, pada pendapat dia, Fatihah ni ada 5 ayat. Mula-mula sekali seolah-olahnya begitu. Sebab dia kata apa? Suratul Fatihah fiha 5 ayat. Surah Fatihah yang mana Fatihah itu ada 5 ayat. So kita kata kita simpan dulu benda tu. Kita jangan bincang lagi. Tak payah bincang lagi. Sebab yang lebih masyhurnya ataupun ada pendapat yang lebih diterima ramai ialah Fatihah itu ada 7 ayat, bukannya 5. Cuma manusia ataupun umat berselisih faham tentang cara pengiraan ayat itu sendiri. Seolah-olah semuanya sepakat ataupun semuanya kebanyakannya bersetuju bahawasanya Fatihah itu ada 7 ayat. Cuma manusia sekarang ni berselisih pendapat tentang masalah nak kira ayat tu. Nak kira dekat mana? Nak katakan itu satu ayat. Kat situ cerita dia. So sekarang ni mula-mula sekali Ibn Arabi dia kata dia nak cerita tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Dia kata al-ayatul ula qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim fiha mas'alatan. Dia kata ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim dia kata ada 2 isu dah kat situ. Ibn Arabi dia punya style penulisan dia, kalau tuan-tuan akan tengok lepas ni, dia akan macam tu. Satu ayat dia akan cerita dekat ayat ni ada beberapa isu yang salient, yang memang orang panggil signifikan untuk disebut. Kadang-kadang ada satu ayat dia kata kat situ ada 70 masalah satu ayat. Ada 70 isu yang perlu dibincangkan secara detail dalam satu ayat. Dan dalam masalah ni dia kata bismillah pun ada 2 masalah dekat situ. Apa dia? Pertama sekali dia kata al-mas'alatul ula qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqan nas ala annaha ayatun min kitabillah fi suratin namli. Okey. Dia kata pertama sekali ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan kita katakan sebagai basmalah. Kan kita sebut sebagai basmalah. Apa namanya basmalah? Tapi kita kata basmalah tu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita sebut hamdalah. Namanya ialah hamdalah, tapi nak sebut hamdalah tu bagaimana? Alhamdulillah. Tu panggil hamdalah. Kalau kita kata hauqalah. Apa maksud hauqalah? Hauqalah tu nama dia, tapi bacaan hauqalah itu bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. Dia ada nama dia dan cara baca dia.
Begitu. So kita kata kita ada nama dia iaitu basmalah, dan cara sebut ataupun cara baca basmalah tu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. So pertama sekali Mubalik nak cerita tentang masalah basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Apa benda? Dia kata ittafaqan nas ala annaha ayatun min kitabillahi ta'ala fi suratin Naml. Pertama sekali dia kata semua sepakat, ittafaqan nas, telah bersetuju, telah sepakat semua manusia. Maksud manusia dekat sini apa dia? Maksudnya ialah para ulama. Kerana kesepakatan ataupun konsensus yang berlaku di kalangan para ulama yang orang panggil taken into consideration, yang diambil kira. Kalau puak-puak kita sepakat tak jadi apa tuan-tuan. Orang tak pakai pun. Kita kata Rahman Putra punya geng sepakat, confirm orang selasih tak percaya pun. Dan sebagainya. Begitu. Kita kata Anas dekat sini ialah maksudnya ulama. Kan? Sebab tu kita kata dalam hadis banyak Nabi sebut la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Nabi kata umat aku tak akan berkumpul di atas kesesatan. Maksudnya apa? Kita kata adakah umat tu maksudnya semua orang ataupun ada umat-umat yang tertentu? Yang itu yang mengambil kesepakatan. Maksudnya ijma' yang berlaku itu ialah ijma' di kalangan para ulama, bukannya ijma' ataupun para mujtahid, ulama yang telah mencapai peringkat mujtahid. Bukannya ulama-ulama biasa ataupun bukannya para juhala macam kita ni, orang-orang yang tak reti ni. Kita ijma' setara mana pun tak jadi apa. Kita kata majlis fatwa kebangsaan bila dia buat keluar keputusan, adakah dia boleh katakan sebagai orang panggil apa, ijma'? Kita kata tak. Majlis fatwa kebangsaan tak sampai peringkat ijma' pun lagi. Itu pun kalau kita kata semua ahli mesyuarat majlis fatwa tu setuju, itu pun belum tentu ada yang setuju kan. Selanjutnya keputusan akan dikeluarkan berdasarkan majoriti. Tapi kalau pun kita kata keputusan itu dikeluarkan dengan sebulat suara, itu pun tidak menyebabkan keputusan itu dikira sebagai ijma' walaupun dikeluarkan oleh badan fatwa tertinggi negara kita. Sebab kita kata belum sampai tahap ijtihad lagi para mufti-mufti kita. Sebab tu kita tengok kadang-kadang mufti kita sembang pasal hukum yoga, kan, celup tangan dekat dakwah dan sebagainya. Kita kata ulama-ulama zaman-zaman dulu tak ada masa nak bincang benda tu kan. Okey. Kita kata ittafaqan nas, manusia bersepakat ataupun ulama-ulama sepakat ala annaha ayatun min kitabillahi ta'ala fi suratin Naml. Ulama-ulama sepakat bahawasanya basmalah ini ataupun bismillahirrahmanirrahim ini ialah ayat daripada Al-Quran. Basmalah ialah ayat daripada Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ada 114 surah. Dia ada berapa ayat tuan-tuan? Quran ni berapa jumlah ayat Quran? Kan ada orang kata 6. Kita kata tu bukan ayat Quran, tu nombor ekor mungkin. Kan orang tikam toto mungkin lah. Kita kata bukan, ayat Quran tak ada 6, bukan 6. Dia 6,000 sekitarnya. Dan kita kata ulama pun khilaf tentang masalah jumlah bilangan ayat Al-Quran. Kita kata 6,000 lebih kurang, 6,000 lebih sikit-sikit. Tapi nak kata 6, kita kata tu nombor kereta lah, itu bukan bilangan ayat Quran. So kita kata dalam banyak-banyak ayat Quran yang beribu, 6,000 lebih tu, kita kata salah satunya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat. Kita kata Bismillahirrahmanirrahim ni ialah ayat Al-Quran. Apa yang kita boleh faham dari situ tuan-tuan? Maksudnya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat membaca Al-Quran, maka kita beroleh pahala bacaan Al-Quran. Sebab Bismillah merupakan ayat daripada Al-Quran. Bukannya kita kata zikir-zikir yang biasa. Kalau kita sebut sebagai subhanallah mungkin. Kalau kita sebut la haula wala quwata illah mungkin. Kalau kita sebut apa-apa zikir, alhamdulillah dan sebagainya, itu ialah zikir yang biasa. Tapi kita kata kalau Bismillahirrahmanirrahim ni, dia ialah ayat Al-Quran yang kita kena perhati betul-betul, bukannya zikir-zikir yang biasa. So kita kata sepakat bahawasanya ala annaha ayatun min kitabillahi ta'ala fi suratin Naml. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim ni ialah ayat daripada Al-Quran dalam surah An-Naml. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran ada salah satu surah dipanggil Suratun Naml. Surah apa ni? Surah semut. Kan An-Namlu ni maksudnya semut. Cerita tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, kan, cerita dia bawa kuda lalu dekat sarang semut, kan, orang semut pun pakat lari selamatkan diri, kan. Semut kata masuk dalam rumah ni, Sulaiman dengan tentera dia datang ni,
sekali kena lenyek dengan buat-buat dia, mati habis kita. Kan Nabi Sulaiman pun dengar, Nabi Sulaiman pun gelak. Nabi Sulaiman pun ucapkan syukur pada Allah di atas kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman, kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman punya kerajaan bukan setakat, kita kata bukan setakat manusia, tapi Nabi Sulaiman menguasai angin, jin, apa lagi, burung dan sebagainya. Semua bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ni boleh memahami bahasa percakapan burung dan sebagainya. Kan? Sebab tu kita tengok nanti dalam surah tu Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan burung, hud-hud. Kan? Ma liya lam ara hud-hud am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman sebut. Suratul Naml. Dalam suratul Naml, dalam tu juga cerita pasal Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Sulaiman mengutuskan surat kepada satu penguasa raja yang memerintah di kawasan Sabak di belah Yaman, bukan Sabak Kota Baru Kelantan tu. Kan, Sabak Kelantan pun ada juga tempat Jepun landing dulu tu, bukan. Tak sampai kat situ lagi. Ni Sabak Yaman. Ada seorang penguasa. Adalah macam-macam nama orang sebut, Balqis, atau Ratu Sabak Balqis. Wallahu alam. Saya yang tahu, saya tak pernah jumpa lah riwayat yang mengatakan namanya begitu, Balqis. Macam kita kata dalam cerita Nabi Yusuf, orang kata nama apa? Perempuan tu Zulaikha. Buat geng-geng nasyid pun buat lagu Zulaikha. Kan, Zulaikha ni sampai jadi kisah Nabi Yusuf sangat romantik. Jadi macam cerita Romeo and Juliet akhirnya. Tak nampak dah cerita Nabi Yusuf kena kena buang dalam telaga, Nabi Yusuf mujahadah, Nabi Yusuf lawan nafsu, lawan godaan lah, maksudnya kan godaan perempuan dan sebagainya. Tak ada lah. Dia cerita nanti Nabi Yusuf tunggu Zulaikha semayang, tarik baju, macam-macam lah tuan-tuan. Saya malah lah. Macam baca Alaf 21 punya novel pula. Kita kata nama-nama macam ni selalunya bukan semestinya, wallahu alam, selalunya dia akan datang daripada sumber-sumber kitab-kitab lama, Taurat, Injil, Israiliyat lah dengan cerita kita kata. Yang mana Nabi kata Israiliyat ni kita boleh dengar, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Kita tak boleh iakan dan kita tak boleh juga nak nafikan. So kita dengar macam tu je. Kan? Dan kalau tak ada benda tu pun tak jadi masalah untuk kita. Wala haraj. Tak. Kita kata kalau kita tak tahu pun nama perempuan yang menggoda Nabi Yusuf tu, ada tak cacat keimanan kita terhadap kisah yang Allah sebut dalam Quran dalam surah Yusuf? Tak langsung. Kita tahu kisah tu ada dalam Quran sebut Nabi Yusuf sekian dia ambil anak angkat, kemudian digoda oleh mak angkat dia sendiri dan sebagainya. Selesai. Tak perlu tahu pun nama perempuan tu apa. Tak, kita tak perlu pun. Orang cerita nama dia Zulaikha, ya let it be Zulaikha. Boleh Zulaikha ke Zakiyah ke Fasya Sanda ke, bolehlah nama apa pun. Kita kata itu, that's not our business. Tak, kita punya bisnes ialah kita nak beriman dengan ibrah yang ada dalam Al-Quran. Macam tu juga dalam cerita masalah Ashabul Kahfi. Tak, Ashabul Kahfi yang 7 orang pemuda yang lari masuk gua, tidur untuk selamatkan iman dia. Bangun-bangun 300 tahun akan datang. Kan? Nak pergi pasar, buat keluar duit. Uish, ini duit dalam zaman pisang ni. Tak boleh pakai dia ni. Orang tangkap dia ni, curi harta karun ni. Last sekali cerita dia yang panjang. Kita tengok dalam tafsir-tafsir, hatta sekalipun ada disebut nama seorang-seorang, sampai nama anjing pun ada. Anjing pun ada nama. Kan kita ada boboy, nama anjing yang selalunya boboy, nama anjing apa? Saya tak ada anjing kat rumah. Nama boboy lah nama apa? Anjing tu pun ada nama. Yang 7 orang tu pun kan ada Tamlikha lah, Maksal Maina lah. Tuan-tuan tahu tak benda ni? Ke saya datang saya bakal fitnah ni? Benda ni ada tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu, alhamdulillah tuan-tuan masih suci. Saya tak suci sangat lah. Sebab cerita dia, rumah saya, orang tua saya dulu dia sangkut benda tu. Nama-nama 7 wali ni ditulis dengan khat yang cantik, yang khat sulus ke kufi, yang nak baca pun tak boleh, tapi khat ala kulli hal. So dalam tu dia kata siapa yang gantung nama 7 wali ni akan terhindar daripada 3 benda: ta'un, kecurian dan kebakaran. Alhamdulillah rumah orang tua saya memang tak ada ta'un, kecurian dan kebakaran, tapi tak ada kaitan langsung dengan nama tu. Alhamdulillah baru ni saya balik dari Saudi. Saya balik bila saya habis. Benda pertama sekali bila saya sampai dekat rumah orang tua saya kat Kelantan, saya cabut benda tu. Dan waktu tu saya takut juga sebenarnya kena marah dengan ayah saya, sebab dia yang sangkut. Tapi ayah saya tengok saya, saya pun tengok dia, saya pun buat bodoh macam tu lah. So alhamdulillah benda tu telah dibuang. So kita kata masalah sangkut macam tu lah, benda yang tak sepatutnya kita buat dekat rumah. Orang kampung banyak buat benda tu, pertama. Kemudian kita kata nama-nama tu sendiri pun tidak ada sandaran yang kuat. Bahkan Israiliyat kebanyakannya datang daripada sumber-sumber yang kita boleh dengar
Tapi kita tak perlu untuk percaya, tak perlu juga untuk menafikan dan dengar macam cerita penglipu lara macam biasa. So kita tahu cerita tu memang ada 7 pemuda, ada seekor anjing dan sebagainya. Tanpa perlu pun kita tahu tentang nama-nama yang detail-detail tu. Sebab selalunya yang detail-detail tu lah yang akan jadi punah pengajian kita. Kenapa? Oh, tak bagi dah. Ke isyak lah, masuk isyak. Oh, lepas tu macam mana tuan? Bawa bismillah ni bila nak khatam. Macam mana? Azan dulu sambung. Sebab tu saya suka Rahman Putra. Saya mengajar kat masjid mana-mana tak ada manhaj macam ni. Ya Allah, tafadhal. Azan. Jadi kita kata kita tidak perlu sibukkan diri kita dengan nama-nama yang sebegitu. Dan begitu juga dalam masalah cerita Nabi Sulaiman, walaupun banyak nama sebut sebagai Balqis dan sebagainya, saya secara peribadi saya tak tahu ada tak dalil yang jelas mengatakan bahawa perempuan itu atau penguasa yang dekat Sabak tu namanya Balqis. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada orang jumpa kita boleh kongsi sama-sama lepas ni. Cuma ceritanya Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi menjalankan tanggungjawab dakwah baginda dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu taala. Baginda mengutuskan bila mana kan kita tahu cerita dia Hudhud, burung ni dia pergi satu hari Nabi Sulaiman orang panggil apa? Dia dalam perkumpulan dia, dalam mesyuarat dia. Bila dia rokol tengok-tengok Hudhud tak ada. Kan Nabi Sulaiman kata mana pergi ni? Kenapa tak datang menghadap aku? Dia kena bagi show cause letter lah, surat tunjuk sebab. Kan? Tak main mesyuarat dengan sengaja tak boleh. Ustaz Nasaruddin Maisa pun kena buang majlis syura kan. Tak main mesyuarat. Boleh kot saya sebut, tak ada masalah, semua orang tahu lah. Sebab itu yang dia kata Ustaz Nasaruddin Maisa kena buang ahli syura sebab tak datang mesyuarat. Macam tu lah. Hudhud pun nak kena benda macam tu lah. Kan? Bila sampai Hudhud kata tak, aku bukan tak main sebab tak mau main, tapi ada sebab dia. Sebab dia apa? Sebab dia aku jumpa satu kawasan dekat Sabak, ada seorang negara dia masya-Allah makmur, subur, ada tanaman hebat, ada apa semua cantik negara dia. Penguasa dia perempuan, tak ada masalah. Tapi kita kata ada masalah dia besar dia yang apa dia? Dia ni sembah matahari. Selain pada instead sembah Allah SWT tapi dia sembah matahari. So dia bawa kes tu pada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman kata, "Uish, tak boleh ni. Kita kena ambil tindakan segera." Maka Nabi Sulaiman pun mengutuskan surat kepada raja perempuan ni tadi dekat Sabak. So bila surat tu dibawa oleh Hudhud, dijatuhkan kepada penguasa Sabak tadi, maka penguasa Sabak ni pun sampai dekat dia surat. Lain macam. Nota tu lain macam. Selalunya surat-surat raja kepada raja ni dia akan macam nak ajak orang buat coalition ke Pakatan Rakyat kan? Pakatan ke nak ajak perang dan sebagainya, tak. Tapi kali ni surat ni suruh datang supaya beriman pada Allah SWT, tinggal sembahan matahari tadi. Maka raja ni kata pelik ni. Maka dia pun panggil ahli kabinet dia. So dia pun baca surat tu depan ahli kabinet dia, ahli syura dia ni. Maka dia kata apa? Innahu min Sulaiman. Dalam Quran sebut ayat tu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dalam Quran surah An-Naml, bila mana dibacakan surat tu, dia kata, dia cerita dekat ahli majlis syura dia, yang kabinet dia, si raja perempuan ni, dia kata innahu, iaitu surat ni, innahu min Sulaiman. Surat ni datang daripada seorang raja juga daripada kerajaan lain yang bernama Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat itu ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dan dalam tu mesej Nabi Sulaiman apa dia? Jangan kamu engkar dan jangan kamu sombong, dan kamu kena datang menghadap aku, dan kamu kena beriman pada Allah SWT sebab aku ialah utusan Allah SWT dalam mesej surat tu. So kita terpanjanglah lepas tu cerita tu. Kabinet tu kata tak ada masalah tu puteri, kita tak payah ikutlah ni, kita kuat kan, 55 tahun kita merintah, takut apa? Oh tak sampai. Okey tak apa. Kan kita kata kita kuat, kita boleh perang punya. Setakat Raja Sulaiman siapa benda ni, kita start, kita boleh perang dengan dia. Tapi raja tu cerdik sikit, dia kata tunggu dulu, kita test market dulu. Maka cerita dia kan banyaklah, dia hantar hadiah nak tengok Sulaiman ni setara mana. Hantar hadiah pada Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa benda berim ni, tak jadi dengan aku kalau setakat berim-berim ni. Tu tak sampai juga tuan-tuan. Tak apalah. Rahman Putra ni memang masalah, memang masya-Allah suci.
So kita kata Nabi Sulaiman pun tolak hadiah tu, kata aku tak akan berhenti dakwah aku hanya kerana sogokkan hadiah-hadiah ni. Maka Balqis lah orang sebut kan, ataupun raja perempuan tu, dia kata oh ni raja ni memang betul-betul dia datang bukan untuk dapatkan harta, luaskan jajahan dan sebagainya, tapi dia kata untuk memang betul-betul dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jadi cerita kita sekarang ni, ayat tu dalam Al-Quran memang clearly stated innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka semua manusia, semua orang Islam, khususnya para ulama sepakat bahawasanya bismillahirrahmanirrahim memang disebut dalam Al-Quran dan menjadikan dia ialah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Tidak ada khilaf dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim memang sebahagian daripada ayat Al-Quran. Sebab dalam surah An-Naml tadi kita sebut, surah An-Naml tadi sebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tu cerita dia, cerita Nabi Sulaiman dengan raja perempuan Sabak, kerajaan Sabak dekat Yaman. Dan ayat tu cerita tentang dakwah, tak ada langsung kaitan dengan ayat pengasih. Kan kita tengok ramai kononnya ustazah lah selalunya benda-benda macam ni. Saya jumpa benda-benda ajaib dekat dunia ni, yang benda-benda macam ni selalunya ustazah yang promote. Dalam TV baik, dalam radio baik, kan dia katakan ayat ni antara ayat pengasih, kan, sebab Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan, secara literally-nya ayat tu bermaksud janganlah kamu menyombong diri dengan aku dan kamu kena datang menyerah dan tunduk pada aku. Maka ustazah ni pun dia kata wa'tu Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin, sebut nama suami, hembus kat telinga kanan dia. Supaya suami esok datang menyerah diri pada dia. Oh dahsyat. Tuan-tuan jaga-jagalah malam ni kalau ada rasa orang tiup kat tepi telinga tu, bangun cepat-cepat. Tuan-tuan mungkin kena sihir malam tu. Astaghfirullah. Ayat banyak lagi kan, ayat-ayat lain macam qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ayat tu cerita tu sangat cantik. Allah kata, Allah lay down satu kaedah yang paling cantik untuk kita pegang sepanjang hayat kita. Kalau kita nak pada Allah, tak ada cara lain melainkan kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ayat tu kata apa? In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu betul-betul nakkan Allah, kalau kamu betul-betul cintakan Allah, kalau kamu betul-betul nak beribadat kepada Allah, ada satu cara aja. Fattabi'uni. Ikut aku. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan dia yuhibbukumullah. Maknanya Allah datangkan, kalau kamu nak cintakan Allah, kamu kena ikut Nabi Muhammad. Itu je cara dia. Sebab apa? Bila kamu ikut cara Nabi Muhammad, barulah aku akan cinta balik pada kamu. Kalau kamu cari jalan selain daripada jalan Nabi Muhammad, kamu tak akan beroleh cinta aku. Ayat tu mesejnya kemas, kaedahnya, prinsipnya untuk kita pegang sepanjang hayat kita. Bila dapat kat jenis-jenis spesies ustazah macam ni, ustaz pun ada lah juga, tapi ustazah yang kebanyakan. Qul in kuntum tuhibbunani, sebut nama isteri. Sekiranya kamu mencintai aku, dia buanglah Allah tadi tu. Fattabi'uni, in kuntum tuhibbunallaha tak salah macam mana saya pun tak reti lah. Tapi kena fattabi'uni tu suruh ikut isteri. Dan hembus juga kat telinga kanan. Dan banyaklah ayat-ayat Quran yang dirosakkan oleh puak-puak Dr. Love ni dengan tujuan-tujuan yang tidak syar'i. Kita tetap tak ada kaitan pun dengan ayat pengasih, benda-benda macam tu. Dan percayalah, pengasih ke ayat pembenci ke, tak boleh kita main-main dengan ayat Al-Quran. Al-Quran ni kita tak ada hak untuk kita alter. Kalau kita belajar, contohnya perbezaan Quran dengan hadis pun dah banyak dah beza. Hadis kita dibenarkan untuk riwayat dengan makna, betul tak? Dalam Quran, dalam hadis kalau kita kata Nabi SAW sebut begini, walaupun ayat tu tidaklah setepat yang Nabi sebut betul-betul, huruf by huruf, kan, tapi kita maksudnya betul, maka kita kata dibenarkan, dipanggil riwayah bil makna. Riwayat dengan makna dibenarkan dalam pengajian hadis. Tapi boleh tak kita kata Quran Allah SWT sebut dari sudut maknanya, kita baca Quran, saya baca Quran nanti jadi imam, saya baca Quran dengan maksud saya sendiri, maksud sama je dengan Allah, tapi kita buat ayat kita sendiri, boleh ke? Kita tak boleh. Sebab Quran dia yuta'abbad bitilawatihi, baca dia tu satu ibadat yang kita kena betul-betul ikut tanpa ubah satu huruf sekalipun. Berbanding dengan hadis kita boleh riwayat dengan makna, fima maknahu, apa orang panggil auqama qala sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. So kita kata Quran ni sangat kena rigid. Apatah lagi kalau kita ni nak pandai-pandai jadi tu ayat pengasih, tu ayat macam-macam lah. So kita kata tak perlu. Benda-benda macam tu tidak ada sandaran ataupun tidak ada asal pun dalam agama kita. So kita kata
Sampai pukul berapa ni? Saya diberi benar bercakap ni. Pukul 8.45. Isyak. Sampai pukul 8.50 kot. Kan lepas tu. Pukul 9. Oh. Saya makin sayang dengan Rahman Putra ni. Selalunya saya pergi kat tempat lain, orang suruh berhenti. Ustaz badan Ustaz. Orang suruh berhenti, orang hulur slow-slow. Dia punya nota kat tepi tu kan, Ustaz minta maaf 5 minit lagi. Selalunya macam tu. Kat sini kita nak berhenti, orang suruh sambung lagi. Saya alhamdulillah. Okey, kita kata sama sikit lah, kita sampai pukul 9. Okey, surah An-Naml. Okey, maknanya selesai tuan-tuan. Mari kita faham bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim ni adalah ayat daripada Al-Quran. Tak ada khilaf kat situ. Kemudian seterusnya Imam Abdul Rabbi kata apa? Waqtalafu fi kauniha fi awwali kulli surah. Faqala Malik wa Abu Hanifah laysat fi awaili suwar bi ayah wa innama hiya istiftahun liyu'lama biha mabtadi'uha. So Bismillah ni ayat Quran ke tak? Yes, ayat Quran. Tidak ada khilaf, tak ada dispute langsung di kalangan para ulama. Selesai. Tapi isu yang kedua, adakah Fatihah ini ialah ayat pertama untuk setiap surah? Kita tahu surah ada 114 surah. Setiap daripada Al-Baqarah, setiap daripada Fatihah lah. Setiap daripada Fatihah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas ada 114 surah. Isu yang kedua sekarang ni, adakah Bismillahirrahmanirrahim ini ialah ayat pertama untuk setiap surah 114 surah ni? Adakah dia ada ayat pertama untuk setiap surah? Dekat sini ada pelbagai pendapat di kalangan para ulama kita. Ada setengah ulama yang kata yes, Fatihah ini ialah Bismillah ini ialah ayat di kalangan di awal surah, setiap surah. Ada yang kata begitu. Ada yang kata tak, dan ada yang kata ada surah-surah tertentu yang memang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertamanya, dan ada yang surah yang tidak begitu. So dia kata apa? Dia kata faqala Malik wa Abu Hanifah laysat fi awwali suwar bi ayah wa innama hiya istiftahun li yu'lama biha mabtadi'uha. Imam Malik, kita tahu mazhab kita yang establish, yang popular ialah 4. Imam Malik, mazhab yang mengasaskan mazhab Maliki, dia sebenarnya tidaklah tepat juga kita nak kata sebagai mengasaskan. Sebab mengasaskan ini memang sengaja. Kan kita kata memang dia kata okey, hari ini saya isytiharkan, saya tubuhkan parti ni contohnya. Ya, saya tubuhkan sekolah ni. Dia memang orang panggil purposely dia found benda tu. Tapi kita kata imam mazhab kita tidak begitu. Imam mazhab kita, dia tak pun semasa hayat dia tak pernah berkata sekarang ni aku isytiharkan, kami buat satu mazhab baru, siapa-siapa yang nak masuk sila isi borang. Tak ada. Bahkan ada setengah ulama yang dia tak tahu pun bahawasanya pendapat-pendapat dia itu dah jadi mazhab. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal dia hidup, orang tak ambil pun mazhab dia, tak ada orang mazhab Hanbali. Tapi lepas dia wafat, orang compile fatwa dia, dan sekali orang kaji-kaji dia punya manhaj, dan sekali orang kata oh mazhab Hanbali. Sedangkan zaman dia hidup tu, dia tak terkenal pun sebagai mazhab fiqh. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan akan tengok dalam kitab ni terutamanya, dia akan quote mazhab Maliki, dia akan quote mazhab Syafi'i, dia akan quote mazhab Abu Hanifah, ataupun Maliki, Syafi'i dengan Abu Hanifah, tapi tak ada pun disebut sebagai mazhab Hanbali. Sebab dia kata Hanbali ni pada ketika satu zaman Hanbali ni tidak diiktiraf ataupun tidak dikenali sebagai mazhab fiqh pun. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, Ahmad bin Hanbal ni dia lebih terkenal ketika hayat dia, waktu dia hidup dia lebih terkenal dengan periwayatan hadis. Dia tak macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni kan banyak keluar fatwa fiqh, istinbat hukum gitu dan gini. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ni dia ni jenis narrator. Orang tanya dekat dia akan cakap akhbarana, haddathana. Dia akan jawab dengan hadis-hadis yang dia ingat. Dia bukannya istinbat hukum-hukum baru dan sebagainya, tak. Itu style dia. Cuma lepas dia wafat, orang compile dia punya pendapat-pendapat dan sekali jadi mazhab. So kita nak kata bahawasanya imam-imam kita, dia tidak berniat pun untuk cipta mazhab supaya manusia ikut pendapat dia. Tapi disebabkan kekuatan pendapat dia menyebabkan manusia itu tarik hati untuk berpegang. So kita kena faham. Bila kita faham benda tu, kita kena faham bahawasanya mazhab-mazhab ni tuan-tuan, dia bukanlah satu benda wahyu yang turun daripada langit. Dia benda baru ada. Dia benda baru. Maksudnya ada satu zaman di mana manusia ini beribadat kepada Allah SWT tanpa kenal pun adanya mazhab-mazhab yang 4 ni.
Tak. Kita kata ada satu zaman orang tak kenal pun apa itu mazhab Syafi'i, apa itu mazhab Maliki, apa itu mazhab Abu Hanifah, apa itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ada pun. Ada satu zaman macam tu. Dan ada pula selepas itu orang berpegang kepada manhaj-manhaj imam-imam yang kita sebut ni tadi, yang establish ni, disebabkan dia orang telah mengumpulkan secara komprehensif, dia orang telah meletakkan satu orang panggil garis panduan yang sangat cantik untuk kita ikut. Sebagaimana sebab kita ni orang panggil orang yang tidak sampai tahap untuk berijtihad sendiri. So apa pilihan yang kita ada? Kita kena belajar mengikut orang panggil undang-undang ataupun prinsip-prinsip yang imam-imam ni tulis. Tapi kita nak kata bahawasanya satu memang wajib kena berpegang pada mazhab yang empat ni, kita kata tidak ada orang panggil no such thing lah benda tu. Sebab ada satu zaman mazhab pun tak ada pun. So bagaimana orang-orang yang beribadat pada zaman tu? Tak. Orang yang tak ada zaman Maliki, Hanafi, Malik, tak ada mazhab-mazhab ni, macam mana dia orang nak beribadat dalam macam tu? Kalau kita kata wajib kena pegang pada mazhab, kita kata tak wajib pegang mazhab. Tapi selalunya kita perlu berpegang pada mazhab, selalunya. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak perlu berpegang pada mazhab, silakan. Kan? Boleh buka Quran, boleh istinbah hukum, tidak ada salahnya kalau tuan-tuan mampu sungguh-sungguh. So kita kata tak wajib, tapi kebiasaannya kita kena berpegang kepada mazhab untuk supaya kita belajar. Macam kita sekarang kan, kita belajar ni, kita pegang, kita belajar tentang tafsir mengikut mazhab Maliki. Kita belajar, kita ikut jalan yang disusun atur oleh dia. Tapi kita tidaklah kata kita wajib kena pegang pada mazhab Maliki lepas ni. Tak. Kita belajar mengikut dia punya standard dia. Lepas tu berdasarkan pengetahuan dan kefahaman kita lah. Jadi kita kata dalam ada dalam mazhab yang empat yang establish ni, kita kata ada dua imam yang kata apa? Laisat fi awwal suwar bi ayah. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim ni bukan langsung ayat pertama untuk mana-mana surah. Tidak surah Baqarah, tidak surah Ali Imran, tidak surah apa-apa saja surah, termasuk surah Al-Fatihah. Tidak. Maknanya dia kata apa? Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik rahmatullah alaih, pendapat dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim ni bukanlah ayat pertama untuk mana-mana surah. Tadi kita sepakat dah, dia tu memang ayat dalam surah An-Naml. Tapi untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ni lah ayat pertama untuk mana-mana surah dalam Quran, kata tak. Tak ada satu surah pun bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Tak. Maknanya kalau Fatihah apa ayat pertama dia? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baqarah apa ayat pertama dia? Alif Lam Mim. Ali Imran apa ayat pertama dia? Alif Lam Mim. An-Nisa apa ayat pertama dia? Ya ayuhan nas, dan sebagainya. Kita kata. Dan mana-mana surah pun tak ada pun satu surah yang mana ayat pertama surah tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ialah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Okey? Selesai. Boleh tak dapat apa? Yang dua kita dah tahu. Pertama, Bismillah memang surah, memang ayat dalam surah An-Naml. Yang kedua, mengikut Abu Hanifah dan Imam Malik rahmatullah alaih, kita kata demo dua ni kata Bismillahirrahmanirrahim ni bukanlah ayat pertama daripada mana-mana surah. Tapi apa benda? Wa inna ma hiya istiftahun liyu'lama biha mabtadi'uha. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim ni kenapa diletakkan pada awal setiap ayat ataupun untuk kita mulakan bacaan setiap surah, kita baca bismillah untuk kita ketahui permulaan setiap surah. Maknanya kalau kita baca contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, orang yang dengar akan faham bahawasanya Fatihah tadi dah selesai. Selepasnya nak start surah baru. Alif Lam Mim dan sebagainya. Begitu juga sampai akhir surah Al-Baqarah, nak masuk Ali Imran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim supaya orang yang dengar dia faham bahawasanya Baqarah dah selesai. Sekarang ni kita nak mulakan surah baru. Sebab Bismillahirrahmanirrahim fungsinya apa? Fungsinya untuk indicate permulaan setiap surah. Dia bukannya ayat bagi surah tu, dia bukan sebahagian ayat ataupun ayat pertama bagi surah tersebut, tapi kita nak bagi tahu bahawasanya kita dah selesai surah yang sebelum ni dan kita nak mulakan dengan surah yang baru. Tu fungsi bismillah. Dia bukannya ayat daripada surah tersebut, tapi dia sebagai penunjuk ataupun sebagai pembayang bahawasanya surah baru akan bermula selepas pada ini. Teaser. Bismillah ni sebagai teaser ayat Fatihah surah baru akan bermula. Itu mengikut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. So kita kata mesti ada pendapat orang yang tak setuju. Sebab tu kita kata tadi ni bukan benda yang sepakat, benda ni benda yang khilaf di kalangan ulama.
Apa pula? Boleh kata wa qala Syafi'i hiya ayatun fi awalil Fatihah qaulan wahidan. Mazhab Syafi'i lain. Dalam mazhab Syafi'i dia kata apa? Dia kata hiya ayatun fi awalil Fatihah. Dalam Syafi'i kata Bismillahirrahmanirrahim ni ialah ayat pertama untuk surah Al-Fatihah. Tadi kita kata Abu Hanifah dengan Malik kata tak, Bismillah ni bukan awal ayat untuk mana-mana surah, termasuk Fatihah. Mana di sisi dia Fatihah ni start dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillah. Tapi Syafi'i kata apa? Hiya ayatun fi awalil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ni ialah ayat pertama untuk surah Al-Fatihah. Qaulan wahidan. Sepakat dalam mazhab Syafi'i, di kalangan para ulama Syafi'i pun memang sepakat, semua orang sepakat bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim inilah ayat pertama untuk surah Al-Fatihah. Wa hal takun ayatan fi awwal kulli surah ikhtalafa qawluhu fi dhalik. Tapi mazhab Syafi'i tadi dia kata kalau dalam Bismillahirrahmanirrahim ni ayat pertama untuk Fatihah, memang semua sepakat dalam mazhab Syafi'i kata ayat pertama untuk surah Fatihah. Tapi adakah Bismillahirrahmanirrahim ni ialah ayat pertama untuk setiap surah? Dalam mazhab Syafi'i tadi ada yang kata tak, dia bukannya setiap surah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti sama dengan Malik dengan Abu Hanifah tadi. Tapi ada juga dalam mazhab Syafi'i juga setengah ulama yang mengatakan bahawasanya yes, Bismillahirrahmanirrahim ni ialah permulaan untuk surah Fatihah dan dia juga adalah permulaan untuk setiap surah-surah yang lain. Semua surah bermula dengan ayat pertamanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kata macam tu. So kita nampak sekarang kita ada 4 titik, 4 noktah, 4 poin. Pertama, surah An-Naml Bismillahirrahmanirrahim ialah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Sepakat di kalangan para ulama dalam surah tu An-Naml. Kedua, adakah Bismillahirrahmanirrahim ni ialah permulaan untuk setiap surah? Abu Hanifah dan Malik kata tak, Bismillahirrahmanirrahim bukanlah permulaan untuk mana-mana surah termasuk surah Fatihah. Bukanlah permulaan untuk mana-mana surah termasuk surah Al-Fatihah. Syafi'i kata apa? Bismillahirrahmanirrahim ni memang permulaan untuk surah Fatihah. Tapi adakah dia ialah permulaan untuk surah-surah yang lain juga? Ada khilaf dalam kalangan mazhab Syafi'i itu sendiri. Ada setengah ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i kata Bismillahirrahmanirrahim ini ialah permulaan untuk surah-surah yang lain juga, seperti mana dia ialah permulaan untuk surah Fatihah. Ada yang setengah juga kalangan ulama Syafi'i kata tak, dia hanya permulaan untuk surah Fatihah sahaja. Adapun surah-surah lain dia tidak bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni hanya ayat pertama untuk surah Fatihah, bukan untuk surah-surah yang lain. Tuan-tuan dapat ke tak? Saya nampak semakin makin Najwa Latif kata kosong. Betul? Boleh tak? Sebab tuan-tuan, masalah kita sekarang ni, buku ni saya cari terjemahan dia tak jumpa lagi. Terjemahan bahasa Melayu saya tak jumpa lagi. Ustaz Rashid arahkan saya untuk terjemah. Dan setakat ni saya tak mampu lagi lah untuk mentaati arahan waliul amr. Sebab saya tak sempat lagi. Saya pun baru hari ni pun saya bawa balik daripada UIA kan. Saya sempat study sikit-sikit macam tu je. So saya rasa setakat yang kita boleh, kalau kita nak stay dengan buku ni, tuan-tuan kena salin lah apa yang saya sebut. Itu je lah. Kan, saya terjemah, tuan-tuan salin. Kalau tuan-tuan nak ingat lah benda ni. Kalau tuan-tuan tak mau ingat pun tak apa, sebab benda ni tak ada kaitan pun dengan benda-benda besar. Cuma kita sekarang bila kita faham benda ni, kita akan faham kenapa orang-orang Syafi'i, orang-orang mazhab Syafi'i sangat berkeras, sangat syadid, sangat orang panggil rigid dalam masalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam bacaan solat. Sebab bagi dia Bismillahirrahmanirrahim ni memang ayat pertama untuk surah Fatihah. Maksudnya kalau seorang tu semayang di sisi Imam Syafi'i, dia semayang Allahu Akbar, dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, dia terus dengan Alhamdulillahirabbil alamin, di sisi Syafi'i semayang kawan tu tak sah. Sebab Fatihah dia tak lengkap. Sebab Fatihah ni dikonstitute Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. 7 ayat tu. Maknanya kalau tertinggal mana-mana ayat daripada start pada Bismillah sampai Fatihah, Bismillah sampai waladhdallin, kan? Maknanya di sisi Imam Syafi'i, orang tu Fatihahnya tak sempurna. Bila Fatihah tak sempurna, maka sembahyang kawan tu tak sah. Sebab Nabi SAW sebut apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang, tidak sah sembahyang bagi seseorang yang sembahyang tanpa membaca Fatihah. Maknanya kalau kawan tu baca 6 ayat Fatihah, tiba-tiba 1 ayat Fatihah dia tertinggal, dia dikira sebagai tidak membaca Fatihah, maka sembahyangnya tak sah. So di sisi Imam Syafi'i, untuk orang yang tak baca bismillah, tak, dia tak baca bismillah, bukan masalah baca kuat baca slow ni, tak baca langsung,
tak baca langsung. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Sebab apa? Sebab Bismillahirrahmanirrahim ni adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Dia adalah ayat yang pertama bagi surah Al-Fatihah, yang mana kalau kawan tu tak baca, maknanya Fatihahnya tak lengkap, menyebabkan sembahyang dia batal. Dan kita, bila kita faham benda ni, kita kena sangat bertoleransi dengan orang-orang yang bermazhab Syafi'i kalau kita bukan orang Syafi'i. Sebab apa? Sebab hidup kita ni kita kena toleransi. Sebab kita kata semua benda ni yang saya sebut ni semuanya berdalil. Bukan Imam Syafi'i duduk sambil-sambil minum kopi radik, dia buat keluar ijtihad. Dah ada dalilnya. Ada dalilnya dalam riwayat riwayat Abu Hurairah dan sebagainya. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Bismillahirrahmanirrahim, permulaan surah Fatihah dan sebagainya. Tak apalah, tu nanti kita cerita untuk akan datang lah pukul 9 apa. Kan? Saya kalau orang suruh tak berhenti, orang tu akan menyesal lepas tu. Jadi kita kata kita kena toleransi dengan orang yang kata bismillah ni wajib. Dan sebagaimana kita kena toleransi, dia pun kena toleransi dengan kita juga. Sebab di sana ada juga pendapat selain daripada Imam Syafi'i, dan of course ada sandaran daripada sunnah juga. Seperti mana Imam Syafi'i juga ada sandaran, bismillah tu bukannya ayat daripada Fatihah, yang menyebabkan kalau tak baca pun daripada dalam sembahyang tidak menjejaskan Fatihah tu itself. Sebab bismillah tu not even a part of Al-Fatihah tu sendiri. Macam tu. Boleh tak? Maknanya kita kata clear. Dan soal intermazhab ni, orang Syafi'i semayang Imam Malik, belakang Maliki, orang Maliki semayang Imam Malik, itu tak jadi langsung masalah. Maksudnya apa tuan-tuan? Contohnya orang Syafi'i dia semayang belakang orang Malik, dia tengok imam dia ni buat satu benda yang mana benda tu batal di sisi mazhab dia. Contohlah, kita kata kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah, kita tengok orang Arab semayang, macam mana? Allahu Akbar. Sekali dia buat keluar handphone dia. Bila jawab lagi dia tak bercakap, dia bawa handphone dia atas, lepas tu dia betulkan tudung saji dia tu kan. Kan dia betulkan lagi. Kalau tuan-tuan tengok tarawih kan panjang berdiri dia tu kan, setengah jam berdiri, mungkin 20 minit betulkan tudung saja. Orang Arab memang macam tu perangai dia. So kalau ikut Syafi'i, habislah. Kalau orang Kelantan kata petai hari lagi, batal lah. Tak? Tu semayang tu. Dan sebagainya lah. Ada macam-macam lah, kita kata banyak. Maknanya masalah pergerakan yang banyak tu, Imam Syafi'i dia letakkan 3 ke atas, selesai, memang batal. Tapi di sisi mazhab lain tak. Mazhab lain sepakat, dia kata memang pergerakan yang banyak boleh membatalkan solat, tapi not necessary 3. Sebab yang kita sepakat ialah pergerakan yang banyak membatalkan solat, pergerakan yang tak ada kaitan dengan semayang ni lah. Ada pun pergerakan yang berkaitan dengan kemaslahatan semayang, bergeraklah puluh-puluh kali pun tak ada masalah. Tu semua orang sepakat. Itu pun kita kena betulkan juga kesilapan orang yang orang faham. Orang kata dia ni mazhab Syafi'i, sebab dia mazhab Syafi'i tak boleh gerak lebih daripada 3 kali. Tiba-tiba ada saf kosong kat depan dia. Saf kosong kat depan dia. Sebab dia orang Syafi'i, tak boleh gerak lebih daripada 3 kali. Yang dia jalan pun macam main tenggo. 1, 2. So kita tetap, hatta dalam mazhab Syafi'i sekalipun, untuk jaga kemaslahatan semayang, saf itu ialah untuk maslahat semayang kan, benda yang berkaitan dengan semayang, maka kita boleh bergerak jalan masuk terus dalam saf tu, tak ada masalah. Ni berkaitan yang tak ada kaitan dengan semayang, nak garu kan, nak bergerak betulkan seluar, betulkan baju, tu tak ada kaitan dengan semayang. So kita kata pergerakan yang banyak boleh batalkan solat. Cuma banyak tu berapa? Imam Syafi'i kata 3 dan ke atas kira banyak. Tapi mazhab lain kata tak semestinya. Kalau 2.5 macam mana? Kan? Sebab dia kata 3, kita kata kalau 2.5 sikit je lagi, tapi tak sampai 3. So kita kata tak boleh nak letak 3 ke 4 kan, tak boleh. Pergerakan banyak ni macam mana kita nak ukur pergerakan yang banyak ni? Ialah kita kata kalau kita tengok benda tu banyak, tak kira lah 3 ke 4 ke 5 ke 10 ke, banyak. Bila kita tengok banyak-banyak lah. Maksudnya kalau Syekh saya dulu dekat Saudi, dia kata banyak ni sampai orang dah confuse, hang ni semayang ke gosok baju? Contohnya tak, sampai kita tak boleh nak determine dah kawan ni semayang ke dia buat apa sebenarnya. Itu yang tu yang banyak. Tapi kalau kita tengok dia semayang, terus sekejap dia tarik tudung dia, tu dia semayang balik kan. Lepas tu dia boring-boring lama sangat, Tok Imam bodoh riau, nangis lama sangat, dia tarik balik tudung dia. So dia kata tak, itu tak
tak dikira banyak yang boleh membatalkan sembahyang. So kita nak kata apa? Kita nak kata orang kemungkinan orang Syafi'i kita pergi Mekah, dia pergi sembahyang belakang untuk imam orang Arab. Orang Arab tu dia bukan orang Syafi'i. So bagi dia tak ada masalah, bergerak macam tu tak batal. Orang Syafi'i dia kata kalau aku buat batal dah sembahyang aku ni. So adakah orang Syafi'i tak boleh sembahyang orang ni? Sebab dia kata imam ni sembahyang batal lah. Sebab mazhab aku kata batal. Kita kata tak. Yang batal ni kita. Sebab kita mazhab kita. Kita tak boleh govern mazhab kita dengan orang lain. Kalau tidak habis punah kerana habis hidup kita lepas ni. Semua orang tak betul. Semua orang kena ikut mazhab kita pula lepas tu. So kita kata yang kita nak pegang, kita pegang lah. Yang orang lain mazhab dia, biar dia pegang dengan mazhab dia. Dan kita boleh sembahyang belakang tu dengan harmoni, tak ada masalah. Sebab tu orang Syafi'i dia boleh kahwin dengan orang Maliki, boleh kahwin dengan orang Hanafi dan sebagainya. Bukan kata sebab lain mazhab dah tak boleh nak duduk sekali. So kita kata tak perlulah jadi polemik. Kalau kita pergi Mekah, orang lain jadi tok imam dengan cara dia, kita kata biarlah, mungkin dia ada pendapat mazhab dia dan sebagainya, kita stay dengan kita. Kita tak mau bergerak 3 kali, okey, bagus, jangan bergerak 3 kali. Dan memang sebenarnya sunnah itu tak bergerak. Sekarang ni kita cerita tentang apakah yang boleh membatalkan. Bukan kita kata kena bergerak, sunnah semuanya kena bergerak. Tu pun silap juga. Sebab apa? Bila orang kata, saya faham banyak bergerak sangat. Aku faham sunnah. Kita kata tak. Nabi SAW semayang, macam mana Nabi semayang kan? Allah Quran kata waqumu lillahi qanitin. Kamu kena semayang menghadap Allah SWT dalam keadaan qanitin. Apa maksud qanitin? Ibnu Abbas kata qanitin ialah sakitin, senyap, jangan bergerak. Itu yang sunnah yang sebenar-benarnya. Cuma sekarang isu kita kalau bergerak, adakah membatalkan semayang? Baru timbul isu dia. Tapi kalau kita boleh stay dengan surah yang asal, gambar yang cara semayang yang asal, itu yang lebih baik. Untuk kita jangan bergerak langsung. Semua orang sepakat semayang jangan bergerak. Saya nak kata satu poin dia bahawasanya, pertama bila kita faham benda ni, kita kena raikan pendapat. Orang yang nak syadid dalam masalah bismillah kena baca biar. Sebab kita kata dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Dan memang Syafi'i dia tidak akan bercakap dengan hawa dia, bahkan dia akan ada sandaran-sandaran dia. Memang ada dalil-dalil yang seolah-olah menunjukkan ke arah itu, mengatakan bismillah merupakan ayat daripada Fatihah. Tapi dalam masa sama juga orang yang mazhab Syafi'i, dia juga kena hormat untuk orang-orang yang tidak berpegang pada pendapat Syafi'i, tapi dia pegang pada imam-imam yang lain seperti Abu Hanifah dengan Malik, yang mengatakan bismillah itu bukanlah ayat daripada awal Fatihah, yang mana kalau tinggal tak baca pun dalam sembahyang tidak menjejaskan kesahihan sembahyang tersebut. Maka kita jelas, kita kena hormat dan hormati, dan tak ada masalah orang Syafi'i nak jadi makmum kepada Maliki, Maliki nak jadi makmum pada Syafi'i. Walaupun kadang-kadang kalau kita tengok kawan ni, perbuatan dia di sisi aku, mazhab aku dah batal lah, tapi di sisi dia tak batal lagi. So sebenarnya tu kita boleh orang panggil harmoni dan tak ada masalah, boleh bergerak. Tak perlulah macam kadang-kadang kita kata tok guru yalah yang mengajar benda pelik-pelik ni. Orang pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji dah sebenarnya. 40 hari orang pergi haji dah selalunya, 40 hari. Balik pada haji, qada sembahyang. Kita kata apa siapa kena qada? Dia kata yalah duduk sana memanglah boleh buat umrah haji, tapi sembahyang tak sah. Sebab tu imam tak baca bismillah. Oh, kita kata jenuh baik tak payah pergi. Kalau tak pergi tak payah qada sembahyang. Sembahyang sekali. Kalau ni kena sembahyang 2 kali. Sembahyang tak sah sekali, sembahyang qada pula balik rumah. Kita kata tak, benda tu mengarut, benda tu tidak patut kita suburkan dalam masyarakat kita. Yang kita patut suburkan, yang patut kita kena terapkan, pertama toleransi antara mazhab. Kita kena hormati pendapat orang lain, dan orang lain juga sepatutnya kena hormati pendapat kita, dan kita boleh bersama berdasarkan cara kita masing-masing. Kita boleh sembahyang sekali, kita tak perlu ada konflik dan timbul dan bid'ah ke apa, semua tu tak perlulah. Sebab semuanya ada sandaran, dia memang establish dalam mazhab setiap masing-masing. Macam saya selalu sebut dekat tempat ni, mungkin saya pernah sebut, dan tempat-tempat ni saya sebut bahawasanya bila satu-satu benda itu diiktiraf sebagai mu'tamad ataupun yang establish punya fatwa dalam setiap mazhab, maksudnya dia telah melalui proses saringan yang sangat panjang. Bukan 1-2 orang ulama yang bercakap. Kalau kita kata ini adalah mazhab Syafi'i, maksudnya bukan kata seorang 2 ulama yang sebut dalam mazhab Syafi'i, maksudnya dah mendapat persetujuan beratus-ratus ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadinya bukan kata benda tu seorang-seorang syok-syok sendiri, tak. Asalkan benda tu memang betul-betul dalam mazhab Syafi'i. Dan begitu juga setiap mazhab, maknanya benda tu telah di-endorse oleh puluhan, bahkan ratusan ulama. Asal saja benda tu memang ada dalam mazhab. Yang kita tak tahannya, siapa buat tahlil ni? Kami Syafi'i. So kita kata check dulu, betul ke dalam mazhab Syafi'i ada tahlil? Kan? Kita kata siapa baca Quran atas kubur? Kat sini ada ke amalan macam tu? Saya tak tahu. Kalau Kelantan ada. Kita kata sebab kami mazhab Syafi'i. So kita kata check dulu, betul ke Syafi'i kata macam tu? Sebab kadang-kadang ada benda yang mazhab tak ada sebut pun kita yang pandai-pandai, yang kita rasa kita buat, tiba-tiba orang tanya pasal apa, kita pun tolak kat Syafi'i. So Syafi'i jawab. So kita tu tak wajar lah macam tu. Okey.
Saya setakat ini saya kata kita hari ni pencapaian kita hanya 3 baris lah untuk sejam. Kan? Tak apa. Kita tengok dulu minggu depan kita start sekali lagi punya session. Kita akan start dengan apa ni, fiqh. Tengok tuan-tuan rasa sedap kat mana. Ada orang dia suka naik naik privé, kan. Ada orang dia suka naik Camry. Tapi ala kuliah hal lepas pilihan raya ni dua-dua harga kereta akan turun lah, siapa menang pun tak ada masalah insya-Allah. Tu yang bagus tu. Okey, so saya bagi 5 minit lah kot sebab saya cakap banyak. Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Sila. Betul tak? Dalam masa sekarang kata saya tengok bab-bab macam saya nak orang nak bawa dalam India kan. Hanafi. Saya kata di mana saya tinggal di situasi ini besar. Jadi betul ke orang ni untuk aku imam-imam daripada India ni lah kan. Mesti daripada India. Orang nak ngomong hari tu lah. Lepas tu orang berfikir berbeza. Adalah 1,000 lebih sampai Syekh aku boleh dalam bidang Allah boleh masuk pada satu lah. Kena gelar. Jadi saya nak tahu macam mana tak para Syekh ni, para Allah ni, betul tak orang tu boleh dekat dalam saya orang jelas ataupun para wali ini kita ni boleh pakai orang dalam hal baik kan, bisa jelaskan macam mana cara yang macam mana begini. Tapi ramai tapi orang grup dia je, dia tak bercampur dengan orang kita yang orang lain ni. Dia macam tu orang ni makan ustaz pula. Jadi saya nak tanya ustaz. Banyak lah. Dia masuk tu bukannya ini masuk macam dah kan. Betul kan? Dia masuk Syekh, wali. Apa kata kita define dulu, apa maksud wali? Kan selalu kita kata wali Allah, dia ni wali Allah, dia ni wali Allah. Tak. Sampai ada wali band sekarang kan. Semua nak guna perkataan wali. Okey, sekarang wali, apa maksud wali? Tak payah apa maksud wali lah, panjang. Siapakah wali Allah? Senang cerita. Siapakah wali Allah? Dalam Quran Allah kata, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah katakan dalam Quran. Allah kata, ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Sebab dia orang ni ialah orang wali Allah. Wali Allah ni maknanya penolong-penolong Allah. Tu wali Allah. Kemudian Allah lay down kriteria wali Allah. Siapakah wali Allah? Maka Allah kata, alladzina amanu kanu yattaqun. Orang wali Allah ni ialah pertama sekali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kanu yattaqun, orang-orang yang selepas dia beriman kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. That's it. Itu ialah wali Allah. Jadinya kita kata kalau kita faham takrifan ataupun definition kepada wali itu tadi, kita kata ada tak disebut mana-mana tempat bahasanya wali Allah ni orang yang boleh rasuk masuk dalam badan orang, boleh duduk terbang atas awan ataupun jalan atas air dan sebagainya. Kita kata tak, wali Allah ni adalah siapa-siapa sahaja yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar dia ialah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang pada malam ni, sekiranya kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kehalangan untuk kita digelar sebagai wali Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut awal-awal lagi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, tu ilah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tu yang pertama. Maksudnya wali Allah ni bukanlah satu konsep yang ada sekelompok manusia dikhususkan dengan satu benda maka dia ni ialah wali Allah. Tak semestinya begitu. Sebab konsep wali yang disebut dalam Quran tidak begitu. Bahkan kita kata kebanyakannya cerita-cerita yang kata terbang dan sebagainya itu tidak menunjukkan tahap keimanan dia pun. Nah, kalau nak kira terbang, Superman lama dah terbang.
Aurat pun tak tutup, sahkan wali. Itu yang pertama. Kemudian soal masuk dalam badan roh, soal berzikir, soal wirid, soal ada ritual. So kita kata secara mudahnya, kita kata bahawasanya setiap ibadah yang ada dalam agama kita ni telah sempurna dan telah diterangkan secara jelas oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata, dan Allah SWT sebut dalam Quran mula-mula, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini agama kamu telah sempurna, dan seterusnya. Saya tak mau panjang, semua orang tahu dah. Kemudian Nabi kata, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa-siapa yang buat benda agama, ibadah, ritual yang kamu buat yang bukan aku ajar, maka benda itu tertolak sebab dia bukan sebahagian pada agama. Kemudian Nabi SAW sebut apa? Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap benda yang baharu yang mana aku tak buat, tiba-tiba kamu buat, benda itu dikira sebagai bid'ah. Semua benda yang kalau dalam masalah ibadat, apa-apa saja yang aku tak buat tapi kamu buat, maka benda itu dikira sebagai bid'ah. Dan setiap bid'ah itu ialah sesat, dan setiap sesat itu akan berakhir dalam neraka. Maka kita kata, kalau kita bicara tentang soal zikir, kita bicara tentang soal ibadat, tentang soal benda-benda yang begitu, mari kita duduk sama-sama, kita buka Al-Quran, kita buka sunnah Nabi SAW, kita cari ada tak benda tu yang pernah Nabi buat. Kalau kita jumpa, ahlan wa sahlan, silakan buatlah, sebab kita kata ada. Tapi selagi mana benda tu tak terbukti dalam Al-Quran dan tak ada bukti daripada sunnah Nabi SAW, kita kata kita kena tinggalkan. Sebab benda itulah yang Nabi sebut sebagai bid'ah, yang sesat, yang boleh menyebabkan pelakunya masuk dalam neraka Allah SWT. Wa'iyadzubillah. Allahu a'lam. Dah tu, tak boleh buka dah ni, 9.30 lama jadinya kita kata insya-Allah kita akan sambung pengajian selepas ni. Sebab lepas ni dia akan lebih suspend. Sebab Ibn Arabi ni tuan-tuan, kita kena faham satu perkara ni. Ibn Arabi ni dia nakal. Maksud nakal ni apa? Dia ni macam mana kita nak kata, dia siku orang sedap jugalah. Cara dia kritik pendapat orang yang tak setuju dengan dia agak tu lah kan. Dia tak kasih chance punya agak lah. So kita akan tengok banyak agaklah benda-benda yang menarik lah selepas ni, untuk membuktikan bahawasanya kita dibenarkan untuk kritik dengan beradab, walaupun kadang-kadang ada terlebih sikit-sikit, asal saja benda tu kebenaran. Kalau kita tengok ustaz-ustaz kita ramai macam tu, ustaz-ustaz kita pun ramai macam tu. So benda tu memang ada dalam ulama-ulama kita pun. Dia orang panggil adalah singgung-singgung sikit tu, biasalah. Okey, insya-Allah kita akan sambung selepas ni tentang masalah apakah tadi macam masalah bismillahirrahmanirrahim dan masalah hukum makmum membaca Fatihah. Selepas ni dia akan bicara tentang masalah hukum bila sembahyang Jumaat, adakah makmum wajib membaca Fatihah tadi. Dan kita tahu benda tu khilaf di kalangan para ulama yang sangat kuat, yang mana kita kena faham siapa yang berkata siapa, apa hujah masing-masing, dan bagaimana kita nak kena orang panggil nak deal dengan dispute ni supaya kita harmoni. Saya punya seruan ialah harmoni. Saya tak mau bergaduh, saya tak larat dah bergaduh dengan orang. Kan? Maknanya kita kena menghormati. Orang nak cakap A, silakan. Kita nak buat B, tak ada masalah. B dengan A boleh duduk sekali. Kita tak ada halnya. Kan? Kita pakai kata rakyat. Astagfirullah. InsyaAllah kita akan sambung pengajian ni. Saya minta maaf terlebih banyak, saya dah lebih banyak sampai 9.20. Semoga Allah ampunkan dosa saya dan tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.